Okey semua, hello, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk hari ni, tajuk pembelajaran kita hari ni, kita akan sambung dengan next WA, iaitu WA 6 ataupun subtopik ke-6 untuk CU2 kita, iaitu mengenai menjalankan semakan prestasi jualan atau runcit. Okey, sebelum ni kita dah go through untuk subtopik 5, iaitu mengenai telesis ataupun telejualan. Jadi untuk hari ni, kita akan masuk inilah untuk kita punya WA 6, menjalankan semakan prestasi jualan atau runcit. Okey, next. Okey, sebelum kita teruskan untuk subtopik kali ni, subtopik ke-6 kita untuk CU2 kita, Miss nak awak faham and awak ambil kira lah untuk objektif pembelajaran kita untuk subtopik kali ni. Okey, yang pertama sekali, make sure awak faham berkenaan prosedur penyediaan laporan jualan langsung dan runcit. Kemudian, manual sumber manusia, isu prestasi jualan. Okey, yang ketiga, prosedur dalam memberi maklum balas. Kemudian, peningkatan kemahiran jualan dan tahap keyakinan. Okey, selain itu, berkenaan ukuran prestasi dan terakhir sekali ialah mengenai teknik motivasi untuk meningkatkan jumlah jualan di kalangan kaki tangan. Okey? Okey, sekarang ni kita akan tengok untuk prosedur menyediakan laporan jualan langsung dan runcit. Okey, kalau kita dengar prosedur je, kita dah tahu prosedur tu ialah langkah-langkah ataupun cara-cara atau kaedah. Macam ni kita mention untuk prosedur menyediakan laporan. So, cara-cara lah untuk kita sediakan laporan jualan langsung dan runcit. Okey, apa itu laporan jualan langsung dan runcit? So, laporan jualan ialah ringkasan semua aktiviti jualan yang berlaku dalam tempoh masa tertentu. Okey, tujuan. Okey, apa tujuan kita buat ataupun kita sediakan laporan adalah untuk mengatur data dengan cara ia menyampaikan maklumat yang bermakna tentang kemajuan pasukan, jualan dan pembangunan syarikat secara keseluruhan overall lah. So, ini adalah prosedur untuk menyediakan laporan jualan. Okey, kita teruskan dengan prosedur menyediakan laporan jualan. Okey, bila kita dengar prosedur je, kita tahu prosedur ni adalah merupakan cara-cara ataupun langkah-langkah atau juga kaedah. Okey, kita teruskan untuk prosedur menyediakan laporan jualan. So, dekat sini kita ada lebih kurang 6 prosedur. So, pertama sekali, kenal pasti tujuan laporan. Okey, kenapa kita kenal pasti laporan jualan? Kenapa kita kenal pasti tujuan laporan untuk kita buat? Okey. Ini adalah bagi membantu syarikat kita mencapai matlamat tertentu. Okey. Apabila kita tahu atau kita dah kenal pasti tujuan laporan, so maksudnya kita dah tahulah apa benda yang kita nak capai ataupun matlamat apa. Matlamat ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh syarikat. Okey, seterusnya memahami halayak. Prosedur kedua, memahami halayak. Untuk memahami halayak ni pula, ia adalah lebih kepada menumpukan ataupun menentukan halayak supaya halayak mendapat pemahaman yang lebih baik berkenaan laporan yang dibentangkan. Okey. Untuk prosedur yang ketiga, iaitu mengumpul data. Untuk prosedur ketiga, mengumpul data ni dia lebih kepada menganalisis dan menapis data yang ada. Okey. So, apabila kita dah ada tujuan, kita dah fahami ataupun kita dah tahu halayak kita siapa, maka tiba masa untuk kita kumpulkan dan juga menapis serta menganalisis data tersebut. Okey, untuk data ni dia perlulah berorientasikan matlamat dan juga bebas dari tekanan. Okey, seterusnya kita ada prosedur yang keempat iaitu gunakan visual. Untuk gunakan visual ni, apa pula dimaksudkan dengan gunakan visual? Okey, untuk gunakan visual, kat sini dia lebih tertumpu kepada ekstrak maklumat tersebut ataupun data yang kita ada tadi. So, gunakan visual, ekstrak maklumat berharga daripada data dan gambarkannya. Maksudnya kita keluarkan balik, kita gambarkan balik menggunakan graf ataupun carta. Okay, kenapa kita gunakan visual? Supaya kita nampak supaya data yang kita dapat tu dapat difahami dan dapat diserap dengan baik. Okey, seterusnya. Okey, beralih kepada prosedur seterusnya ataupun prosedur kelima, iaitu letakkan nombor pada konteks dan akhir sekali ialah gambaran ringkasan. Okey, gambaran ringkasan tentang apa? Ia adalah berkenaan tentang kandungan dalam laporan yang kita sediakan tadi. Okey. Okey, macam tadi kita dah go through untuk prosedur membuat laporan jualan. Okey, so sekarang ni kita nak tumpukan pada prosedur ketiga kita iaitu mengumpul data. So dalam mengumpul data ni kita nak ambil kira ataupun kita nak tengok elemen apa yang bersesuaian ataupun apa benda elemen yang kita perlu perhatikan ataupun bukan terapkan lah tapi more pada nak tumpukan macam mana kita nak
kumpulkan data tu. So dari segi apa? Elemen apa yang kita ambil kira, elemen apa yang kita akan tengok untuk prosedur mengumpul data tadi. So yang pertama kita ada KPI. Yang kedua ialah bilangan barang yang dijualkan. Ketiga, jualan bersih. Kemudian kita ada kos pemerolehan pelanggan. Yang kelima, keuntungan. Keenam pula kita ada pertumbuhan jualan. Yang ketujuh, jualan serentak. Dan yang terakhir sekali ialah peluang baharu ataupun kita panggil sebagai SWOT analysis. So, apa itu SWOT analysis? Jom kita tengok next slide. Okay, apa itu analisis SWOT? Okay, analisis SWOT ni merupakan satu istilah yang merujuk pada kerangka kerja yang menangani kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman entitas untuk menilai posisi kompetitifnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan rencana strategis. Okay, analisis SWOT ni biasanya kita gunakan teknik ni untuk mengimbas persekitaran dalaman dan luaran di mana kekuatan dan kelemahan berpunca dari persekitaran dalaman, sementara peluang dan ancaman datang dari persekitaran luaran. So ini membantu, analisis SWOT ni dia membantu memandangkan sumber dan kemampuan syarikat dengan persekitaran yang kompetitif di mana syarikat akan beroperasi ataupun di mana syarikat beroperasi. So, macam untuk kerangka SWOT ni, dia ada stand for ni lah. Macam SWOT. So, macam S, selalunya untuk strangeness, kekuatan. Kat sini dia kata kekuatan. W, weakness, stand for kelemahan. O, opportunities, untuk peluang. Dan T, threats, iaitu ancaman entitas. Okay, kita teruskan. Okay, berikut merupakan contoh gambaran untuk analisis SWOT. Macam mana kita nak gunakannya dan elemen apa yang terdapat pada analisis SWOT tersebut. Okay, macam dekat sini dia dalam bentuk kotak. Nampak tak? Kotak. So, bermula daripada sini. Kiri, atas sampai ke bawah. So, SWOT. Strange, ataupun strangeness, weakness, opportunities and traits. So, kalau ikut pada kotak ni, dia dah bagi tahu dekat belah kiri dan ke bawah ialah positif, ialah strange dengan opportunities. So kita dengar dia, kita tahu tu positif. Manakala weakness and threats ialah di bawah pengaruh negatif. So internal, dari dalamannya, kekuatan daripada dalaman, internal positive factor, semua faktor dalaman yang positif. Manakala untuk weakness, faktor dalaman yang negatif. Berbalik pada external ataupun luaran, faktor luaran. Okay, kalau untuk elemen opportunities ialah positif lah. Okay, dan kemudian kita ada threats iaitu external negative factor. Itu faktor luaran yang negatif. Okay, macam tadi kita sentuh more pada prosedur menyediakan laporan jualan langsung atau runcit dan runcit. Untuk prosedur tadi, kita banyak tekankan tentang cara macam mana kita nak buat atau laksanakan. Macam mana kita nak sediakan laporan jualan dan elemen apa yang perlu dititik beratkan ataupun diambil kira. Okay, sekarang ni kita akan tengok pada manual sumber manusia. Sumber manusia, kita dengar sumber manusia, kita tahu sumber manusia stand for HR, Human Resource. Okay, dalam erti kata Melayunya manual sumber manusia. Okay, apa itu manual sumber manusia? Okay, sumber manusia ni digunakan untuk menerangkan kedua-dua orang yang bekerja untuk syarikat atau organisasi dan jabatan yang bertanggungjawab untuk menguruskan semua perkara yang berkaitan dengan pekerja secara kolektif mewakili salah satu sumber paling berharga dalam mana-mana perniagaan atau organisasi. So basically, sumber manusia ni adalah wakil yang akan menyelesaikan ataupun yang menguruskan operasi organisasi sesuatu perniagaan. So di antara pekerja dan juga pihak atasan. Kira sumber manusia ni adalah orang tengah, pengurusan pertengahan. Dialah yang menguruskan semua perkara berkaitan dengan pekerja dan akan mewakili salah satu sumber paling berharga di mana-mana perniagaan atau organisasi. Okay. Okay, untuk manual sumber manusia tadi, dia ada tertumpu ataupun dia fokus pada sesuatu orang kata kerja ataupun gerak kerja organisasi sesuatu perniagaan tersebut. So, dia tertumpu kepada apa? Kita tengok kat sini ada lebih kurang dalam 4 perkara. So, yang pertama ialah berkenaan pengambilan dan perjawatan, intake. Okay, yang kedua, pampasan dan faedah. Kemudian kita ada latihan dan pembelajaran. Which is kalau latihan dan pembelajaran ni boleh termaktub
anda coaching ke ataupun latihan lah yang kita sediakan untuk para pekerja kita. Dan akhir sekali, pembangunan organisasi. So yang ni team building ke, usually macam tu lah. Okay, seterusnya. Okay, macam tadi kita tengok berkenaan manual sumber manusia. Okay, sekarang ni kita dah beransur ke pengurusan sumber manusia. So, apa itu pengurusan sumber manusia? Kita dengar pengurusan, kita tahulah kerja-kerja menguruskan. Pengurusan hospitality. Okay, taklah, tapi ini mau pada pengurusan lah sebenarnya. Okay, tengok next slide. So, apa itu pengurusan sumber manusia? Apa itu human resource management? Okay, pengurusan sumber manusia ialah proses menggaji orang, melatih mereka, memberi pampasan kepada mereka, membangunkan dasar berkaitan dengan mereka dan membangunkan strategi untuk mengekalkan mereka. Okay, kalau dekat sini kita tengok semua dia beri kata nama yang ketiga iaitu mereka. So, siapa mereka itu? Mereka itu ialah pekerja. Pekerja di mana? Dalam perniagaan ataupun organisasi. Okay. Okey, seterusnya tanggungjawab jabatan sumber manusia. Kadang-kadang kita rasa, adakah berfungsi atau function ke HR dekat dalam sesuatu organisasi? Adakah dia punya kepentingan ataupun kelebihan kenapa mereka ada dalam organisasi ataupun syarikat? So dekat sini kita akan go through pula berkenaan tanggungjawab jabatan sumber manusia. Okey, tanggungjawab responsibility. So antara tanggungjawab jabatan sumber manusia, yang pertama kita ada menguruskan pengambilan kerja, pemilihan dan kenaikan pangkat. So, pengambilan kerja ialah intake baru pekerja, pemilihan macam sorting pekerja baru dan kenaikan pangkat. Okay, kemudian kita ada tanggungjawab dari segi membangun dan menyelia program faedah dan kesejahteraan pekerja. Kalau dari segi ni pun kita boleh kata kebajikan pun termaktub juga ataupun termasuk anda menyelia program faedah dan kesejahteraan pekerja. Kemudian, tanggungjawab seterusnya ialah membangun, mempromosi dan menguatkuasakan dasar kaki tangan. Okay, macam kita tahu, jabatan sumber manusia ni dia perantaraan antara pekerja dan juga pihak atasan. Okay, seterusnya ialah mempromosikan pembangunan kerjaya pekerja dan latihan pekerja. Maksudnya, mungkin akan ada satu masa dekat sesuatu dalam kita punya perniagaan, mungkin akan ada satu masa jabatan sumber manusia ni dia adakan program kerjaya untuk bantu para pekerja dia ataupun dia buat latihan kerja. Supaya apa? Untuk improve para pekerja yang berada di dalam organisasi tersebut. Okay. Selain itu, menyediakan program orientasi untuk pekerja baru. Okay, orientasi ni kita tahulah mostly untuk disebabkan kemasukan ataupun intake baru. Sama ada pekerja, maafkan saya, bukan untuk sama ada pekerja, tapi menyediakan program orientasi untuk pekerja baru. Maksudnya dia ni lah, dia adakan program orientasi. Orang kata dekat situlah masa orientasi, para pekerja kita boleh macam ice breaking ke, kita dapat kenal lebih lanjut mengenai mereka dan mereka akan didedahkan dengan cara-cara ataupun flow pekerjaan di syarikat kita. Okey, selain itu, tanggungjawab yang lain ialah memberi panduan berkaitan tindakan disiplin. So, dia sebagai guidance ataupun guideline. Dan perlu bukan memberi contoh yang baik tapi memberi panduan berkaitan tindakan disiplin. Maksudnya perkara-perkara ni adalah tanggungjawab jabatan sumber manusia lah. Okay. Dan terakhir sekali ialah berkhidmat sebagai kenalan utama untuk kecederaan atau kemalangan di tempat kerja. Okey, misal kata macam contoh pekerja dalam syarikat kita ada yang tiba-tiba pengsan. So, jabatan sumber manusia ni, mereka ni lah bertanggungjawab untuk menjadi orang yang akan reach out family pekerja kita yang cedera tadi tu ataupun yang sakit tadi tu. So, diorang lah bertanggungjawab untuk inform, untuk bagi tahu. Okay. Seterusnya, okay, kita teruskan dengan prestasi kaki tangan. So, apa itu prestasi kaki tangan? Okay. Okay, untuk prestasi kaki tangan, ia adalah untuk menyediakan rangka kerja untuk membantu kaki tangan mencapai keperluan prestasi. Okay, penetapan matlamat adalah pendorong yang berguna untuk semua kaki tangan. Jadi, ia menyediakan ukuran untuk prestasi untuk membantu kaki tangan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. So, biasanya kita pernah dengarlah penilaian prestasi. Tapi yang ini prestasi di antara kalangan pekerja. So, kita namakan prestasi kaki tangan. So, penilaian antara pekerja lah. Okay, seterusnya. Okay, penetapan matlamat. Kenapa perlu adanya penetapan matlamat? Supaya dapat memberikan pekerja semangat
dan matlamat haruslah dalam bentuk galakan dan bukan pemecatan. So, kenapa biasanya dalam organisasi atau perniagaan tu ada kan prestasi kaki tangan adalah supaya dapat penetapan matlamat. Inilah supaya kenapa dia buat matlamat macam ni ataupun kenapa dia tetapkan matlamat macam ni, supaya dia nak menyemarakkan lagi ataupun mensemangatkan lagi para pekerja supaya mereka ni terasa tak burden ataupun mereka ni mendapat support sebab mereka tahu syarikat sentiasa support mereka dalam apa jua cara, tapi dalam in a good way lah, dalam keadaan yang baik dan bagus. So daripada ugut para pekerja untuk mereka terminate ataupun pemecatan, kita gunakan prestasi kaki tangan ni untuk bantu mereka, untuk semangatkan balik mereka supaya mereka bersemangat untuk bekerja. Okay, kita tengok pula pada penunjuk prestasi utama. Okay, penunjuk prestasi utama ni diwujudkan dan disemak secara kerap untuk ketepatan maafkan saya. So, kaki tangan disemak secara berkala sekurang-kurangnya bulanan ataupun suku tahunan 6 bulan sekali ataupun setiap tahun terhadap penunjuk prestasi utama iaitu KPI. So basically, bila kita kata prestasi kaki tangan, so kita nak tengok dari segi KPI-nya, adakah mereka mencapai tahap KPI yang sepatutnya ataupun adakah mereka masih berprestasi. Jadi kita gunakan penunjuk prestasi utama. Untuk apa? Untuk inilah, untuk kita semak balik prestasi mereka. Tapi untuk penunjuk prestasi utama ni, biasanya kita tak adalah buat setiap hari. Dia ada kalanya secara bulanan, ataupun suku tahunan, 6 bulan sekali, ataupun setiap tahun. Untuk melihat KPI mereka. Adakah KPI mereka tercapai. Okay? Okay, kita teruskan dengan prosedur petunjuk prestasi. Kalau ikut pada nota, kita ada dalam lebih kurang 5 prosedur. Okay, yang pertama kita ada persediaan, kemudian menjalankan semakan prestasi, ketiga semakan pembangunan kerjaya, keempat menyimpulkan ulasan dan akhir sekali ialah susulan. Tapi untuk kita punya subtopik kali ni, kita just nak go through yang elemen yang penting ataupun prosedur yang kita boleh ambil kira, yang kita boleh tengok. Okay, yang pertama sekali kita mulakan dengan prosedur pertama, persediaan. So, dari segi prosedur penunjuk prestasi persediaan ni, apa benda elemen ataupun apa benda yang kita perlu take note untuk kita tengok semasa membuat petunjuk prestasi ni. So, dari segi prosedur persediaan, kita perlu pertama sekali setuju masa semakan dengan pekerja. Kemudian menasihati penyelia pekerja. Selain itu, semak rekod kaki tangan dan nota file. Keempat, gunakan kawasan yang berasingan dan peribadi untuk perbincangan. Yang kelima ialah pastikan tiada gangguan. Maksudnya untuk prosedur persediaan ni, first thing first, kita kena mengesahkan ataupun kita setuju masa semakan untuk kita buat dengan pekerja kita. Kemudian kita menasihati penyelia pekerja tersebut, maksudnya supervisor pekerja tersebut. Kemudian kita semak pula rekod kaki tangan dan nota file sebelum kita jalankan penunjuk prestasi tersebut. Okey, keempat, di sini kita katakan gunakan kawasan yang berasingan dan peribadi untuk perbincangan. Ni untuk inilah privacy pekerja tersebut. Dan akhir sekali pastikan tiada gangguan. Ini adalah antara elemen ataupun benda yang kita perlu take note semasa prosedur persediaan. Okey, seterusnya prosedur kedua ialah kita teruskan dengan prosedur kedua untuk petunjuk prestasi. So, untuk prosedur kedua, macam tadi first kita sentuh berkenaan prosedur pertama iaitu persediaan. Okey, yang kedua pula ialah kita jalankan pula semakan prestasi tersebut. So, untuk prosedur menjalankan semakan prestasi, kita kena tengok ni, kita kena take note ni lah. Okay. Bincangkan rancangan prestasi. So, kita bincangkan rancangan prestasi yang boleh dibuat terhadap pekerja tersebut. Kedua, senaraikan kekuatan dan kelemahan. Maksudnya list out lah kekuatan dan kelemahan pekerja. Yang ketiga, merancang pembangunan kekuatan. Dia nak rancang, dia nak kuatkan balik pembangunan kekuatan ataupun prestasi pekerja tersebut. Yang terakhirlah rancang untuk mengatasi kelemahan. So, kalau untuk rancang mengatasi kelemahan, kita nak bagi solution ataupun kita nak cari cara macam mana kita nak overcome kelemahan ataupun permasalahan prestasi pekerja tersebut. Okay, kita teruskan. Okey, kita go through, kita tengok pula pada prosedur ketiga dan keempat iaitu semakan pembangunan kerjaya dan juga menyimpulkan ulasan. So, untuk prosedur semakan pembangunan kerjaya, kita tengok dari segi nota aspirasi. Okay, nota aspirasi kemudian merekod komen pekerja. Komen apa? Komen ni lah yang dia buat penunjuk prestasi tadi. Okey, kemudian kita sebagai sumber manusia,
kita pergi ke prosedur keempat pula, iaitu menyimpulkan ulasan. So, lepas sahaja pekerja tersebut melaksanakan ataupun membuat penunjuk prestasi tersebut, kita rumuskan. Lepas rumuskan, kita setuju dan ambil perhatian tindakan selanjutnya. Maksudnya ni tindakan susulan lah. Sebelum tindakan susulan. Maksudnya setuju dan kita ambil perhatian. Kita take note benda tu. Okay. Dan kedua-dua pihak menandatangani. Okay. Okey, prosedur terakhir untuk petunjuk prestasi. Kita ada prosedur susulan ataupun prosedur kelima lah. Prosedur susulan, petunjuk prestasi, iaitu kemas kini fail pekerja. Ni update. Kita update balik. Update balik fail pekerja. Kemudian bincang kesebaran isu dengan penyelia atau pengurusan. Maksudnya lepas saja kita buat penunjuk prestasi tadi, kita dah update fail pekerja tersebut, kemudian kita bring out kalau ada sebarang isu. Kepada siapa? Kepada penyelia ataupun pengurusan berkenaan permasalahan ataupun kelemahan pekerja tersebut. Kemudian, kita tengok tetapkan tarikh untuk susulan dengan ahli kaki tangan. Okay. Yang keempat, failkan borang ringkasan yang lengkap dan akhir sekali menyimak tindakan yang dipersetujui pada selang masa yang tetap. Okay. Setakat ini semua jelas tak berkenaan prosedur penunjuk prestasi? Okay. Harapnya jelas sebab kat sini kita just inilah highlight main point untuk setiap prosedur tersebut. So untuk prosedur petunjuk prestasi kita ada lebih kurang dalam 5 prosedur, iaitu persediaan, menjalankan semakan prestasi, semakan pembangunan kerjaya, menyimpulkan ulasan dan juga yang terakhir sekali ialah susulan. Okay, macam tadi kita dah tengok untuk prosedur menyediakan laporan jualan barang dan objek. Okay, kemudian kita ada tengok juga untuk manual sumber manusia, iaitu prosedur ataupun pengurusan sumber manusia, which is ada juga prosedur ni. Okay, sekarang ni kita akan tengok pula pada isu prestasi jualan. Okay, ni merupakan salah satu situasi yang mencabar bagi kebanyakan pasukan jualan. Sebab apa? Sebab mereka kena fikirkan untuk cara nak tangani isu prestasi jualan disebabkan faktor-faktor berikut. Ini faktor-faktor yang menjadikan isu prestasi jualan tersebut. So, kat sini kita ada lebih kurang dalam 9 faktor. Faktor ataupun sikap yang menjadikan isu prestasi jualan tersebut. So, yang pertama kita tengok pada produk. Okay. So, kalau dari segi isu ataupun faktor produk, perniagaan haruslah memastikan bahawa mereka mengekalkan kualiti produk dan menambah atau mengubah suai produk tersebut mengikut kesesuaian ataupun cita rasa para pengguna. Ini disebabkan pelanggan kita ataupun pengguna kita mempunyai cita rasa yang berbeza-beza. Jadi dari segi produk, kita sebagai perniagaan ataupun syarikat haruslah memastikan bahawa kualiti ini terjaga. Okay, seterusnya, penurunan produktiviti. Kenapa bolehnya berlaku penurunan produktiviti? Biasanya kerana lambakan pekerja baharu dan juga pekerja yang tiada pengalaman. Jadi, kita sebagai perniagaan ataupun syarikat perlulah memainkan peranan dalam memenangi hati para pengguna. So, kita kena carilah solution ataupun overcome. Kita tak nak benda ni terjadi, so kita kena ambil kira. So, dari segi penurunan produktiviti, macam mana kita nak tambat hati balik? Kita nak ambil hati balik para pengguna ataupun para pembeli kita ataupun customer kita. Okay, kemudian yang ketiga, isu ketiga, kekurangan pengurusan prestasi. Macam tadi kita baru je touch untuk prestasi ataupun penilaian prestasi. Kita nak tahu adakah tercapai KPI pekerja tersebut. So, apabila ada kekurangan pengurusan prestasi, kita sebagai perniagaan perlulah memantapkan semula pengurusan prestasi tersebut. So, bila kita dapat detect ada kekurangan dari segi pengurusan prestasi pekerja, so kita kena mainkan peranan untuk kuatkan balik dari segi, maksudnya kita adakan prestasi tu, penilaian prestasi tu pada bila ataupun pada sekian-sekian masa kita setkan, kita buat benda tu. Okay. Seterusnya kita tengok pula pada hubungan kerja antara pasukan yang tegang. Ni mau pada sikap lah. Sikap. Macam yang tadi ni mau pada faktor isu terjadinya isu tu. Ini mau pada sikap hubungan kerja antara pasukan yang tegang. Okay, dalam arti kata lain tak ngam lah, maksudnya tak bersependapat, tak sebulat suara. Okay. Kemudian kita ada teknologi dan automasi. So dari segi teknologi dan automasi, maksudnya perniagaan atau masyarakat perlulah memikirkan cara, maksudnya mengikut peredaran zaman ni, adakah teknologi itu penting untuk ditambah baik pada kita punya produk ataupun perniagaan mengikut kesesuaian. Macam tadi kita kata produk pun kita kena jaga kualiti. Sebab apa? Kita punya pengguna ataupun pembeli mempunyai cita rasa yang berbeza-beza. Jadi kita kena jaga kualiti. So dari segi isu teknologi dan automasi, adakah perlu kita punya barangan
atau perniagaan ditambah baik mengikut peredaran masa kini. Sebab macam sekarang pun kita tahu setiap perniagaan ataupun setiap bisnes, perniagaan syarikat memerlukan ataupun terdapat teknologi dan automasi. Selain daripada itu, kita ada isu wilayah. Okay, isu wilayah ni macam mana pula? Okay, isu wilayah ni sama ada tempat perniagaan kita tu adalah terpencil di sesuatu tempat ataupun ceruk yang kita pun tak tahu. Okay, untuk isu wilayah ni, dia sama ada wilayah tu terlalu kecil atau terlalu besar dan mungkin terdiri daripada isu geografi seperti sempadan wilayah jualan yang tidak jelas. Maksudnya tak strategik lah untuk isu wilayah tu. So, maksudnya jualan kita tu boleh terefek. Boleh terjadinya isu dari segi wilayah. Sebabkan apa? Sebabkan tempat ataupun wilayah tersebut. Kemudian kita ada kitaran ekonomi. Okay, dari segi kitaran ekonomi tu, kita akan tengok pada pertumbuhan, pengembangan dan kemelesetan sesuatu ekonomi tempat tersebut ataupun ekonomi negara tersebut sendiri. Okay, untuk isu proses jualan yang ke-8 kita ada jangkaan. Okay, jangkaan ni pula adalah jangkaan pengguna, jangkaan pembeli kita. Dari segi faktor jangkaan pengguna ni kita kena ambil kira dari segi dia punya cita rasa, pilihan, jangkaan pengguna terhadap harga, ciri baharu, pembungkusan, penghantaran terus ataupun kesan terhadap permintaan terhadap sesuatu produk. Maksudnya kalau ada demand, kita boleh tengok dari segi faktor tersebut. So kadang-kadang bila kita dah terlepas pandang berkenaan itu, tu yang terjadinya isu untuk jangkaan pengguna. Dan akhir sekali kita ada persaingan. Okay, persaingan dari segi apa? So untuk isu persaingan ni, dari segi persaingan inilah kita punya competitor. So basically, kalau kita punya pesaing ataupun kompetitor kita tu mempunyai jenama yang terkenal, maka kehadirannya mungkin sedikit sebanyak mengefek kita punya perniagaan. Di samping mengefekkan kita punya perniagaan, dia juga menjejaskan jualan produk secara negatif. Kita teruskan. Okay, macam tadi kita dah tengok untuk isu prestasi jualan ataupun situasi yang selalunya memberi cabaran kepada para penjual ataupun perniagaan kita. Okay, sekarang ni kita nak go through pula, kita nak tengok untuk solution ataupun solusi penyelesaian kepada isu prestasi yang berlaku tadi. So dekat sini kita list outkan antara penyelesaian yang kita boleh gunakan di dalam perniagaan kita, termasuklah latihan dan pembangunan, seterusnya struktur wilayah jualan dan juga ciri peribadi. So kadang-kadang dalam perniagaan kita mungkin management akan salahkan bawahan ataupun kita boleh gunakan term pengurus jualan. Biasanya dia akan blame ataupun salahkan jurujual disebabkan kegagalan membuat jualan. Jadi kat situ kita dah nampak dah dia punya low point ataupun kelemahan, kekurangan. Terdapatlah kekurangan latihan dalam menangani isu tersebut. So, bila kita dah nampak kelemahan tersebut, kita dapat sedikit sebanyak kita dapat detect potensi yang kita boleh buat untuk isu tersebut. So, kita boleh adakan latihan dan pembangunan. So, latihan dan pembangunan di antara siapa? Di antara jurujual dan juga ketua jualan tadi, pengurus jualan. Supaya apa latihan dan pembangunan yang kita boleh lakukan untuk isu prestasi tersebut adalah supaya kita dapat membina hubungan pelanggan jangka masa panjang yang berkesan. In long term punya customer. So, bila terdapatnya isu-isu macam tadi lah kan, blame jurujual, pengurus jualan blame jurujual. So, daripada kita nak salah menyalahkan, daripada isu prestasi tersebut, kita overcome, kita bagi solusi, iaitu penyelesaian isu tersebut. Iaitu dengan mengadakan latihan dan pembangunan. Supaya apa? Supaya sama-sama kita dapat mengekalkan ataupun membina hubungan pelanggan untuk jangka masa panjang yang berkesan. Okey, seterusnya, struktur wilayah jualan. So, macam mana kita nak tangani? So, penyelesaian untuk struktur wilayah jualan. Macam tadi kita kata, isu untuk wilayah jualan adalah sama ada terlalu besar ataupun terlalu kecil ataupun tak sesuai. Jadi, dekat sini kita nak tetapkan ataupun kita nak alter balik. So, untuk struktur wilayah jualan. So, kalau kita rasa besar sangat atau kecil sangat, kita seimbangkan balik wilayah jualan tersebut. So, apabila kita seimbangkan balik wilayah jualan tersebut, maka kita dapat meningkatkan lagi peluang jurujual untuk memenuhi atau melebihi jangkaan kota jualan dengan ketara. So, maksudnya walaupun dia besar ataupun kecil, tapi disebabkan isu tersebut, kita boleh seimbangkan balik struktur wilayah jualan.
So kita ikutlah, kalau terlalu besar, so kita ikutlah demand para pengguna ataupun pembeli kita tu, ikut kesesuaian dan setara dengan peredaran masa. Okay, yang terakhir sekali ialah percaya kepada isu prestasi ciri peribadi. So, untuk isu prestasi ciri peribadi, maksudnya dari segi kelemahan mendengar, kegagalan memberi tumpuan kepada para pengguna ataupun pembeli kita, potential buyer, ataupun kekurangan perancangan jualan. So, kita boleh adakan latihan kemahiran juga, di mana kita akan membantu jurujual kita tadi tu yang maybe ada permasalahan ataupun dia ada isu dari segi kelemahan mendengar permasalahan pengguna. Jadi kita bagi solution dari segi kita buat latihan kemahiran mendengar. Dan latihan kemahiran itu juga boleh membantu dari segi jurujual untuk lebih fokus, menjadi lebih teratur dan membangunkan kemahiran mendengar yang aktif. Manakala kita juga boleh adakan penyelesaian dari segi program motivasi supaya kita galakkan jurujual tersebut untuk berikan lebih banyak usaha sepanjang membuat jualan. Okay? Okay, kita pun dah nak ke penghujung untuk subtopik kita kali ini. So, untuk kali ini kita akan tengok pula prosedur dalam memberikan maklum balas ataupun feedback. So, pertama sekali meminta kebenaran mereka untuk berkongsi maklum balas. Kedua, pastikan maklum balas adalah fakta dan relevan. Okay, fakta maksudnya sahih lah, benda tu betul dan relevan. Ketiga, tanya tentang kesedaran orang lain. Adakah dia bersama dengan someone ataupun seseorang? Adakah dia aware pasal benda tu? Okay. Keempat, dengar secara aktif kepada penerima. Kita dengarlah secara aktif, maksud kita berikan perhatian. Kelima, kongsi maklum balas ataupun feedback. Keenam, tawarkan cadangan dan terangkan akibatnya. Maksudnya kita beri cadangan daripada maklum balas tadi, dan kita terangkan consequences, akibat yang maybe mereka akan dapat hasil daripada maklum balas yang diberikan. Okay. Yang ketujuh, lepaskan kawalan dan benarkan kebebasan memilih. Maksudnya kita biarkan, lepaskan kawalan dan benarkan kebebasan memilih. Maksudnya kita berilah pelepasan. Dan yang terakhir sekali ialah teruskan perbualan dengan membuat susulan. Maksudnya tindakan susulan. Jadi ini saja untuk prosedur dalam memberikan maklum balas. Okay, so setakat ini sahaja untuk subtopik kita. Untuk WA6 ataupun subtopik 6 berkenaan menjalankan semakan prestasi jualan langsung ataupun runcit. Jadi, untuk next subtopik, kita akan go through pula berkenaan sediakan laporan jualan langsung ataupun runcit. Jadi, Miss minta awak boleh go through dululah untuk tengok cara nak sediakan laporan tadi. So, sekarang ni kita dah habis untuk WA6 kita ataupun subtopik 6 kita. Jadi, jumpa untuk next class pula berkenaan sediakan laporan jualan langsung ataupun runcit. Jika ada sebarang soalan, boleh minta PM Miss secara personal dekat WhatsApp ataupun Google Classroom. Okay, sekian. Terima kasih.